Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sektor minyak dan gas perlu berkembang dan berinovasi untuk memenuhi permintaan semasa, termasuk menggabungkan amalan mampan, mengadaptasi teknologi baharu dan mempelbagaikan portfolio tenaga. Berucap semasa Forum Tenaga Petroleum, Naib Chancellor UBD juga menekankan kepentingannya untuk mencari penyelesaian yang berdaya maju dari segi ekonomi dan alam sekitar yang mampan. Forum selama sehari itu diadakan di Dewan Chancellor UBD. Semasa forum, Dr. Hazri bin Haji Kifli juga mengongsikan aktiviti penyelidikan yang dijalankan oleh UBD adalah sejajar dengan sektor tenaga untuk menggabungkan idea baharu dan teknologi untuk industri tenaga mampan bagi masa hadapan. Forum merupakan kerjasama dengan institusi pengajian tinggi untuk mempamerkan kajian teknikal dan teknologi terkini yang digunakan dalam kejuruteraan petroleum dan geosains yang menyumbang kepada penerokaan dan pengeluaran hidrokarbon yang selamat. The world's energy demand keeps increasing actually, as in the picture seems to. Ruang niaga projek tunas daerah Temburong yang terletak di bangunan Jabatan-Jabatan Kerajaan Pekan Bangar dirasmikan kemarin yang boleh menjadi satu platform bagi pengusaha tempatan untuk mengetengahkan lagi produk-produk tempatan. Perasmiannya disempurnakan oleh Ahli Majlis Mesyuarat Negara. 13 pengusaha ikut serta di ruang niaga projek tunas yang terdiri daripada peserta-peserta terpilih dalam skim pemerkasaan dan pembangunan keusahawanan khas Bank Islam Brunei Darussalam BIBD SID, pengusaha 1K1P dan pengusaha tempatan. Orang ramai boleh mengunjungi ruang niaga setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu bermula pukul 8 pagi hingga 3 petang. Kami melihat akan hadapan ia akan berkembang. So, kalaunya sudah orang Temburong ini dapat Ketani cover, Ketani boleh membukakan atau memberi peluang kepada peniaga-peniaga, pengusaha-pengusaha yang lain yang terdiri pada daerah-daerah lain asal saja ia memenuhi piawaian ataupun standard yang ditetapkan oleh projek tunas tersebut. Ia amat baiklah juga untuk bagi peniaga-peniaga, pengusaha-pengusaha di daerah Temburong dan diadakan di ruang legarannya. Memang juga amat persesuaian sedikit. Tinggal lagi, ia ramai kan di sini macam ada kalau hari-hari anulah, orang office hours itulah. Memang ia macam orang sesuai juga lah barangkali. Jadi pun untuk menyenangkan kami mengantar juga kami punya produk-produk ketampatan. Minda Youth Movement dengan kerjasama Universiti Islam Sultan Sharif Al Yunisa menganjurkan program Halal Lifestyle for All. Program yang dikendalikan bersama oleh Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Belait dan disokong oleh Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Belait itu diadakan bersempena dengan kempen Hari Bertindak. Program menyasarkan masyarakat awam, peniaga kecil-kecilan, pengusaha tempatan serta mereka yang berminat berkecimpung dalam dunia perniagaan. Ia juga bertujuan memberi peluang kepada peniaga serta pengusaha untuk mendapatkan maklumat yang relevan bagi memudahkan mereka dalam menaik taraf kualiti produk di samping memberi kesedaran mengenai produk halal dan haram. Antara yang hadir Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pengurusan Pendidik mengadakan majlis penutupan dan penyampaian sijil program induksi untuk para tenaga pengajar baharu. Majlis berlangsung di salah sebuah pusat membeli belah di Brakas. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, Pemangku Setiausaha Tetap Pendidikan Trust Kementerian Pendidikan. 125 peserta menghadiri program yang berlangsung selama 5 hari itu. Setiap apa yang diketengahkan dan juga diberikan kepada kami, ia menjadi untuk mempersiapkan diri kami dari segi fizikal dan mental sebagai menghadapi karier sebagai seorang pendidik. We learn how to engage our students through activities. We learn the do's and don'ts of becoming a teacher. And then we learn how to become better teachers ourselves for the future. Salah satunya adalah seperti how to make the orang pembelajaran itu lagi efisien dengan beberapa teknik-teknik yang dikongsikan untuk sama-sama mencapai wawasan 2035 itu.
Kepentingan sembahyang serta pendekatan atau tanggungjawab ibu bapa dalam pendidikan anak di antara yang disentuh semasa halakah bimbingan da'i ke-67 dianjurkan oleh Pusat Dakwah Islamiyah melalui bahagian penyebaran dakwah ceramah acara berlangsung di Pusat Dakwah Islamiyah. Hadir Awang Haji Ahmad Abdul Salam bin Haji Abdul Rahman, pemangku pengarah Pusat Dakwah Islamiyah. Halakah yang dihadiri oleh 130 peserta ini dihasrat akan dapat mencapai objektif dan sasaran, iaitu bagi memberi ilmu pengetahuan, berkongsi isu dan bertukar-tukar fikiran. Ahlinya terdiri daripada pensyarah-pensyarah hukum itu sendiri dan sebahagiannya adalah pensyarah luar. Pameran Vibe ke-15 Anjuran College Pengajian Siswaza Antarabangsa IGS bertujuan mempamerkan karya pelajar kolej berkenaan menerusi pelbagai konsep interaktif, kreatif dan keusahawanan. Acara yang akan berlangsung selama 4 hari itu diadakan di kolej berkenaan di Kulam. Objektif utama acara antaranya menyediakan platform yang mempamerkan karya induk pelajar tahun akhir daripada semua fakulti sebagai salah satu portfolio pencapaian pelajar kolej dan mendedahkan kemahiran profesional kreatif pelajar. Dengan tema berinspirasikan retro, pameran Vibe ke-15 menampilkan paparan interaktif sambil melibatkan masyarakat tempatan untuk mengiktiraf dan menyokong aspek pendidikan dalam pameran ini. Orang ramai diingatkan supaya tidak mengongsikan maklumat peribadi dan keuangan dengan pihak yang tidak dikenali melalui dalam talian dan memastikan kesahihannya terlebih dahulu sebelum menekan pautan yang diterima melalui SMS, aplikasi-aplikasi telefon pintar dan media sosial. Jabatan Perkhidmatan Pos JPP Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi mengingatkan perkara tersebut selepas menerima aduan daripada pelanggan berhubung dengan teks Perkhidmatan Pos Brunei. Tiada alamat dalam maklumat penghantaran, jadi pakej anda tidak boleh dihantar dan maklumat anda salah, bungkusan tidak boleh dihantar yang diterima melalui pesanan ringkas. Orang ramai juga disaran untuk menggunakan laman sesawang rasmi kerajaan bagi urusan yang melibatkan perkongsian maklumat peribadi. Sebarang aduan mengenai kegiatan penipuan dalam talian, hubungi Bruset di talian 245-8001 atau email ke reporting@bruset.org.pn. Bagi memastikan setiap pekerja mempunyai simpanan persaraan, Tabung Amanah Pekerja TAP melalui unit penguatkuasaan telah membuat lawatan ke premis-premis perniagaan di sekitar Kampung Kulam. 51 premis diperiksa semasa lawatan tersebut. Hasil tinjauan TAP terdapat majikan yang gagal mendaftar dan mencarumkan 14 pekerja tempatan yang memenuhi pensyaratan ke skim persaraan kebangsaan SPK. TAP dalam siaran akhbarnya menegaskan setiap majikan perlu bertanggungjawab dalam mendaftarkan dan membayar caruman SPK bagi pekerja-pekerja yang layak, iaitu terdiri daripada rakyat dan penduduk tetap negara Brunei Darussalam yang mencukupi syarat. Ini termasuklah pekerja sementara, berkontrak, bergaji hari dan pekerja di dalam tempoh percobaan. Di bawah bab 35-1 Perintah Skim Persaraan Kebangsaan 2023. Jika sabit kesalahan, majikan boleh didenda tidak kurang dari RM3,000 bagi kesalahan pertama dan tidak lebih dari RM10,000 bagi kesalahan kedua dan seterusnya. Orang ramai, khususnya pemilik-pemilik perniagaan dan perusahaan disaran untuk mematuhi undang-undang perancangan dengan mendapatkan kebenaran perancangan bagi setiap kemajuan dan penggunaan tanah. Saranan itu dikeluarkan selepas pihak Autoriti Perancang Jabatan Perancang Bandar dan Desa menjalankan operasi kemas di Mukim Sengkurong baru-baru ini. Hasil operasi tersebut, 10 syarikat dikeluarkan surat amaran. Dari jumlah tersebut, 8 syarikat telah menyelaraskan kegiatan serta kemajuan, manakala 2 syarikat gagal menyelaraskan kesemua kegiatan dan kemajuan yang pernah diberikan amaran oleh pihak Autoriti Perancang dan dikenakan kompaun di bawah Peraturan-Peraturan Perancangan Bandar dan Desa, Komposisi Kesalahan 2018. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh syarikat-syarikat berkenaan adalah meletakkan, menggunakan, menghalang, mempamerkan barang-barang di kawasan petak letak kenderaan, kawasan kaki lima dan kawasan lanskap di premis perniagaan di tempat syarikat-syarikat berkenaan beroperasi.